Dia tutup kedai, buka burger. Oh. Cik Hmm. Mat sekarang dia konsisten dah. Dia konsisten. Dia hedging dengan compounding. Dia campur sekali. Dia belajar apa? Dia layer kau-kau lah. Tapi jangan Oi, dia risau, layer. dia tahu lah tempat dia entry tu. Hmm. Dia floating 200 pip pun dia boleh tenang je. Gila kita dah lari dah. Nak tengok video ni. Apa dia? Apa dia ni? Cari dia. Cari Cik Puk. Cik Puk senyap. Cik Puk masuk ke? Tak masuk lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya pasang ini dulu. BB20, MA50, MA100. Saya ajar yang basic je lah malam ni. Bit basic je. Ajar basic, lepas tu kita refresh je. MA200. Okay. Ni basic pada chart lah. Kemudian kita pasang untuk support dia, kita pakai MACD lah. Okay, support dia kita pakai MACD. MACD default. Cuma tukar color je. Okay. Daripada MACD ni kita tambah lagi dengan MA. MA 8. Warna biru lah. Apply to first indicator. Okay, first indicator sebab kita nak gabungkan dengan dengan MACD tadi. Kita nak tengok persilangan di puncak, persilangan di bottom. Itu yang kita nak tengok. Ini trend lah, trend. Ini pun trend. Okay, trend yang pertama adalah trend susunan EMA. Okay, selagi price tak break, maknanya price bukan maksud price tak break daripada EMA. EMA tidak susun sepenuhnya, maksudnya dia masih lagi uptrend pada time frame ini. Okay. Jadi pada time frame ini dia masih uptrend. Bila dia masih uptrend, kita mencari persilangan MACD daripada bawah. Trend up, MACD pun kita nak trend up. Bila MACD trend up, kita follow lah. Okay, itu basic dia. Yang kedua, kita nak tengok price. Jadi price saya ukur daripada indikator ni. Okay, saya gunakan Stoch lah. Okay, Stoch yang paling basic, Stoch trend dulu. Stoch trend 120. Terus exponential. Saya banyak pakai exponential. Kalau yang baru masuk ke baru kenal saya sebenarnya saya baru banyak pakai exponential. Okay. Kalau kita tengok Stoch ni duk main atas, Stoch 120 duk main atas, maknanya trend ini kuat buy. Kita tak cari sell, kita cari buy. Cari peluang untuk buy sahaja. Okay. Kemudian kita nak tengok price masa. Price masa saya akan pakai Stoch 14. Ini price masa lah. 14, 1. Dia punya slowing saya pakai 5. Ini price masa. Price masa ni kalau kita nak buy, biarlah price itu berada di bawah. Kalau boleh, sama-sama dengan trend. Baru kita buy. Maknanya perjalanan dia jauh. Okay, saya save. Yang ni saya masukkan kepada chart yang lain lah.
Satu-satu. Okay, saya masuk kat sini. Okay. Jadi BTC ni kalau kita tengok daripada bawah ni lagi, daripada H4 lah, maknanya kalau kita marking daripada H4, maksudnya kat sini, ini belum confirm ah. Bila dia cross MA50, ini confirmation dengan syarat ada candle arah. Okay, yang pertama sekali siapa yang baru masuk ni, saya perkenalkan candle arah lah. Okay, candle arah adalah engulf. Maknanya yang hijau ni lah. Kita nak buy, maksud dia kita cari arah buy. Ini saya marking arah buy. Arah buy, arah buy. Okay. Kalau arah buy, kita tengok price dah sampai. Price dah sampai, arah buy. Tapi tengok trend ni tak habis lagi. Jangan sebab tu kita tak tengok pada stop sahaja. Stop ni dia boleh meleret. Itu yang ramai kat. Saya tak nak cakap apa-apa Tapi saya daripada apa yang pernah saya amati, stop ni dia boleh meleret dan price boleh naik. Ramai yang kena kalau pakai stop sahaja. Sebab dia tak ada pengukur yang lain. Okay, kalau stop sahaja, tapi kalau MACD dah daripada atas, okay, MACD dah berada atas, stop pun dah atas, maknanya pergi dia tak jauh. Dia akan return dah. Kalau stop dah di atas, MACD di bawah lagi, perjalanan dia masih jauh. Sebab tu kita tak ukur pada satu benda. Okay, kalau kita tengok pada marking ini, pada daily pun, perjalanan price daily tak habis. Nampak perjalanan price untuk daily tidak habis lagi. Sebab tu pada H4, dia akan jadi meleret. Kalau pada H1, kita akan nampak lagilah meleret-leret. Nampak dia akan lagi meleret-leret. Tetapi sebenarnya H1 ini tempat re-entry daripada setup daily tadi. Maksud saya tempat re-entry, kita mencari price 14 ni daripada bawah. Okay, kita mencari price 14 daripada bawah. Itu tempat re-entry. Okay, tempat re-entry. Nampak tak? Trend kekal di atas. Jadi kita jangan sell lah. Orang duk sell, peduli orang. Kalau kita tengok susunan EMA ni pun, ini permulaan trend pada H1. Okay, permulaan trend pada H1. Jadi bila berlaku permulaan trend pada H1, pada time frame kecil ke janganlah kata nak scalp untuk cari sell. Itu nasihat saya. Sebab apa kat sini, saya kata permulaan trend dalam keadaan support daily. Dalam keadaan support daily, price untuk daily ni tengah naik. Okay, price tengah naik, maknanya kita tidak mencari re-entry sell. Kita mencari follow trend balik. Ini trend daily Ini trend daily. Kalau saya, orang tanya trend, ini trend daily. Trend daily saya adalah price daily ni ke mana. Okay, price daily ni ke mana. Maknanya candle ni akan ikut price lah. Kalau price turun, candle akan turun lah. Nak entry kat mana? Apabila ada engulfing atau candle arah. Okay, ada candle arah dalam keadaan trend sell, baru kita masuk sell. Ini dalam keadaan trend sell. Okay, dalam keadaan trend sell. Jadi kita cari candle arah sell. Kalau candle arah sell pada daily, ini candle arah sell pada daily. Dengan keadaan support, price sell. Jangan support price buy. Ini candle arah daily. Okay, candle arah daily. Dia turun tetapi MACD, ini sideways dipanggil sideways. Pada time frame kecil, bukan pada time frame daily, pada time frame kecil. Kalau tengok trend ini trend sell, trend MACD, trend buy. Sideways Dua trend yang berlawanan. Mana entry kita tak boleh nak hold. Okay, itu basic dia lah.
Okay. Lang pula. Sebab tu kalau kita nak entry, kalau saya nak entry, saya akan cari dulu betul-betul price ni. Kalau kita nampak kat sini pun sebenarnya adalah dah berlaku divergent. Ini divergent. Divergent ni semua kena faham dan kena kenal sebenarnya. Sebab divergent ni yang akan mematikan trend. Okay, ini divergent. Divergent ini disebut sebagai hidden. Kenapa hidden? Nampak? Kalau orang tarik trend line Tapi sebenarnya kalau trend line ini digabungkan dengan MACD, dia akan jadi pembentukan divergent. Divergent sell, dia akan jadi buy lah. Hanya menunggu candle arah. Nampak tak? Dia hanya menunggu candle arah. Yang ni dia dah cuba sekali. Cuba kali kedua. Kali ketiga baru dia naik. Sebab apa? Kalau kita perasan daripada zone ini, okay, kenapa dia cuba naik tapi lambat? Zone ini dia turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Pada zone ini, kalau kita tengok pada time frame lebih besar, dia nak siapkan time frame lebih besar. Nampak? Dia nak siapkan weekly. Okay, dia nak siapkan weekly. Sekarang dia nak test pada MA50 ni je. Dia main situ je. Tapi bila dah test pada daily, dah ada divergent, maksud dia habis lah. Dia akan start buy dulu lah. Okay, dia akan start buy dulu. Buy sekarang dalam peringkat price mati lah. Kalau saya panggil price mati dia ni. Okay, candle dah lemah berada pada top BB. Okay, candle dah lemah berada pada top BB. Maksudnya price mati. Kalau kita tengok pada H4, okay, H4 pun dah mula nak buat divergent. Perasan tak? H4 dah mula nak buat divergent. Okay. Kita hanya menunggu dia buat puncak sahaja. Sekarang, kalau kita tengok ini puncak. Dia dah mula nak buat divergent MACD. Divergent MACD ni, maksud dia H4 ni akan return lah. Okay. Jadi divergent tu dia akan mula pembentukan pada H1 ni, dia akan mula hantar sikit-sikit. Dia akan buat setup BBMA lah. Touch mid naik, turun ke MA50. Itu maksud dia. Sebab dia nak ubah time frame besar, dia akan makan masa juga time frame kecil ni. Sebab tu pada kita tengok lagi kecil, time frame lagi kecil, dia akan cuba susun EMA ni. Okay, time frame kecil, dia akan cuba untuk susun EMA. Dia cuba sekali. Okay. Bila time frame besar, H1 buat setup buy, dia akan sambung buy dulu. Kemudian dia akan cuba lagi kali kedua. Okay, dia akan cuba kali kedua. Dia akan cuba kali ketiga. Kalau serentak H1 dengan H4 support untuk sell, mana M15 ni dia akan jadi macam gold. Bila EMA siap susun macam ni, dia akan test kat sini. H4 tengah turun, H1 tengah turun, dia akan reject sini, dia akan terjun. Dia akan buat macam gold lah. Macam mana gold buat. Gold mainkan perasaan. Nampak? Dia punya susunan ni. Daripada awal pagi, kalau perasan, awal pagi dia dah cuba sekali buat susunan EMA. Dia tak berjaya, dia naik dulu. Kemudian dia petang-petang sikit, maghrib tu dia susun balik. Kalau perasan lah, dia susun balik. Bila dah berjaya susun ni, dia akan kembang lah. Jangan lawan dah. Jangan lawan dah. Bila dia siap susun, jangan lawan. Ini M5. M15. Nampak? Sekarang dia baru nak siap. Okay, dia baru nak siap. Jadi, BB dah keluar.
dia akan buat retracement. Okay. Dia buat retracement, jadi dia akan pada H1 support untuk buy kan. Pada masa sama dia akan ada, dia dah tinggalkan satu candle hutang. Jadi dia akan retracement ke sini dalam zone ni lebih kurang apa yang saya nampak. Okay, zone sini atau zone sini. Ini zone dia lah. Zone candle ni. Sebab apa? Sebab H4 ni masih support untuk sell. Okay. Sebab H4 masih support untuk sell. Bilakah H4 ni akan mati? Yang tadi kita nampak H1 mati. Stop H1 mati. Kenapa stop H1 mati? H1 ni time frame dia akan timbal dengan M5. Okay. Dia akan timbal dengan M5. M5 ini dah buat divergent. Okay. Bila M5 divergent, maksud dia H1 mati. Itu pentingnya kita tengok pada divergent. Kita kena kenal divergent tu. Saya besarkan sikit. Okay. Bila M5 buat divergent, maksud dia H1 mati. Stosh H1 mati. Puncak bawah, puncak bawah. Puncak bawah, puncak bawah. Siapa belajar high low, ni tahu inilah bendanya sebenarnya. Iyalah, betul lah. Dia Siapa akan break belajar lah atas. high low tu sebenarnya inilah bendanya. Tapi bila saya pakaikan Indi, kita nampak dengan jelas. Ya. Itu sebenarnya penggunaan dia. High low, low, high low, low high. Sebenarnya ini yang dicari sebenarnya. Tapi bila kita structure, bila kita pakai Indi, high low sebenarnya itu adalah divergent pada MACD. Divergent M5 akan mematikan stosh H1. Okay, akan mematikan stosh H1. Bilakah divergent ini valid? Kalau perasan semalam, bila M5 ni dia buat apa? Pada price ini, pada price ini semalam, saya nampak divergent. Pada masa sama, M15 meninggalkan candle arah. M15 meninggalkan candle arah. Siapa yang GM semalam, dia tahu saya buy kenapa. Saya buy kat sini. Siapa GM semalam lah kan? Dia tahulah. Saya buy dekat atas. Ada orang buy kat atas. Ada orang buy kat atas. Saya tak buy lagi. Okay, pada masa yang sama, saya ceritakan pada masa sama, pada time frame M1 akan tunjuk awal lagi. Okay, M1 ni dia akan tunjuk awal. Okay, M1 ni, kalau kita perasan, dia akan test M1 50 sekali, kemudian dia akan buat lengkup, buat curve. Jadi, kalau kita nampak divergent M1 ni, jelas M1. Nampak tak divergent? Pembentukan MACD. Salah ambil. Okay, pembentukan MACD pada H1. Pada M1 ni. Okay. Mana dia punya MACD ni makin rapat, makin ke atas. Makin ke atas. Tetapi price makin ke bawah. Ini menunjukkan bahawa pada M1 ini trend dah nak mati. Cuma dia menunggu price break pada M50. Dia nak susun EMA pada M1 dulu. Ini pertukaran trend. Pertukaran trend. Dia akan susun sikit, kemudian dia akan reject turun. Kemudian dia akan susun kali kedua lagi. Dia tak akan terus susun naik. Jarang, bukan tak ada. Jarang. Itu memang news sahaja dia akan berlaku. Kalau pembentukan price normal, dia akan susun, dia akan turun, dia akan susun dan terbang. Kenapa saya kata macam tu? Okey, kita tengok pada M1 ni sebelum pada dia terjun. Tu ada orang tanya cikgu, dia siapkan susunan setiap TF ke? Ya. Ada orang tanya. Float biasa. Siapkan satu TF je. Okey, memang betul. Dia akan siapkan satu TF, 1 TF by 1 TF.
Okay, kalau kita perasan sebelum pada price M15 terjun. Maknanya sebelum pada dia terjun pada M1 ni, malam tu. Nampak tak? Malam, price high. Malam tu dia dah buat. Nampak? Dia dah buat dah sekali. Okay. Ini pada M1. Tapi M1 ni jangan percaya sangat. Kita hanya scalping sahaja dulu. Pada M1 ni kita hanya scalping sahaja. Ada soalan tak? Okey. Ini adalah signal awal. Pada M1 ni signal awal. Bila M1 mula susun, ini signal awal untuk melawan trend. Disusun, kemudian dilipat balik naik semula. Kemudian disusun lagi. Kenapa dia lipat naik? Sebab M5 tak siap. Okay, saya marking kat sini. Nanti kita tengok M5. Saya tukar color. Nanti kita tengok M5. Pembentukan hujung trend. Divergent. Indi ini yang support pada penghujung trend. Okay, sekarang kita tengok M1 dulu. Jadi M1 akan buat atas bawah, atas bawah. Ini adalah sideway ya. Atas tak lepas, bawah tak lepas. Atas tak lepas, bawah tak lepas. Ini sideway. Tetapi kebanyakan sideway yang dia buat, okay, kita tengok Sekarang trend buy. Okay, trend buy. Daripada bawah. Cuba nak cari sell, tak lepas, buat buy. Sehingga ada divergent. Dalam ada divergent, dia mula break. Dan kebanyakan price M1 ini berada di bawah dalam susunan sell sahaja. Dia cuba jadi buy, tak lepas, jadi sell balik. Cuba jadi buy, tak lepas, jadi sell balik. Okay. Ini menunjukkan bahawa trend itu mula melemah dan menjadi trend sell. Pada M5, okay, tempat saya marking tadi, kita akan nampak M5 ni mula melemah dah. EMA dia mula merapat. Mula nak membina susunan sell. Nampak? Dia mula nak membina susunan sell. Ini kadang-kadang orang kata saya tak diamond ni. Kalau BBMA dia sebut saya tak diamond ni. Dia naik tak lepas. Okay, dia tak lepas EMA 50. Ini saya tak diamond. Diamond sell. Dengan keadaan pada waktu ini, time frame H1 dan H4 support. Okay, ada syarat bukan sahaja-saja saya tak diamond. Ada syarat. Syarat dia pada waktu ini H4 dengan H1 dah ada signal untuk sell. Itu syarat dia. Kalau yang belajar dengan saya yang lama, saya kata, okay, nak lawan susunan EMA, 3 EMA siap ni nak lawan dia, syarat ada 3. Okay, ada 3 syarat. Syarat pertama, MACD mesti silang. Okay, syarat pertama MACD mesti silang. Ini syarat utama dia. Syarat kedua ada kehendak arah. Ini kehendak arah. Okay, MACD silang ada kehendak arah. Okay, itu syarat. Bukan kata tempat entry, tak. Syarat ketiga, mesti tunggu BB keluar dulu. Okay, mesti tunggu BB keluar. BB keluar kat sini. Okay, bila BB keluar kat sini, ini dah memenuhi 3 syarat. Bila memenuhi 3 syarat, carilah kehendak arah sekali lagi. Okay, cari kehendak arah sekali lagi. Ini kehendak arah sekali lagi. Ini kehendak arah yang kita nak sell. Okay, ini syarat yang pertama. Syarat utama dia, 3 syarat ni. Cikgu boleh tak rectangle cek yang candle arah, lepas tu yang candle keluar daripada BB, cikgu tandakan dengan rectangle tu, kotak. Dengan kotak? Dengan kotak. Okay. Okay, ini kehendak arah pertama. Tapi tak cukup syarat. Okay. Ini kehendak arah yang kedua, tetapi tak cukup syarat. Kehendak arah Tapi syarat ini tak cukup lagi. Syarat berlaku selepas dia.
Ini syarat dia. Syarat berlaku kat sini. Jadi bila cukup syarat 3 syarat untuk lawan trend ni, bila cukup syarat 3 ni, kita mencari candle arah. Okay, untuk entry. Jadi candle arah untuk entry berlaku di sini. Okay, ini candle arah yang cukup syarat untuk entry. Okay. Ini cukup syarat apa? Candle arah yang cukup syarat untuk entry. Okay, saya marking kat sini dan kita tengok pembentukan pada time frame yang lebih kecil. Yang lebih kecil akan tunjuk lagi jelas. Nampak? Sebenarnya dia adalah tempat re-entry bagi M15. Ini SOP M15. Ini re-entry M15. Okay. SOP M15, re-entry M15. Dia tidak divergent. Dia bukan panggil MACD divergent. MACD divergent adalah pengakhir trend. Yang ini MACD penerusan. Okay, penerusan untuk turun. Bila penerusan untuk turun, yang pertama, stoch mesti limit. Yang kedua, MACD kedua ini lebih rendah daripada puncak. Di mana keadaan stoch di atas. Kalau siapa masuk nota, channel nota saya ajar kamu permainan stoch. Permainan stoch, hijau akan turun. Hijau naik, hijau dan purple turun, hijau purple naik. Hijau purple, kuning akan turun. Yang ni memang turun habis. Siapa masuk dalam channel nota saya ajar 3 permainan stoch. Yang dalam channel nota tu, yang 14 ni saya tak ajar. 14 ni dulu saya pakai seorang je. Tapi saya kata tak ada guna juga saya pakai seorang. Last saya ajar juga. Siapa yang tak ada hijau dengan purple, ada orange, okay, tak payah pakai hijau purple, kamu tunggu orange sahaja. Cuma hijau purple ni itu superior. Sebab tu saya masih kekal pakai. Sebab dalam set mind saya memang dah ada dia punya set mind. Hijau turun, hijau naik. Hijau purple turun, hijau purple naik. Hijau purple turun, hijau purple dan kuning akan turun serentak. Itu dia punya permainan. Yang hijau purple kuning ni. Hijau purple kuning, ini yang kita nak entry dah hold. Ini, hijau turun, kita masih lagi buy. Ini signal. Yang sell tu maksudnya bila hijau turun ni, bila M15 buat hijau turun, maknanya ini signal untuk kita menutup position. Bila hijau ni naik, close position. Position kita hold buy tu, kita close. Faham tak? Okay, hijau turun, hijau naik. Maknanya kita close position area sini. Pada masa sama, dia memberi satu candle arah. Ini hint dia. Hint aku dah nak turun dah ni. Yang masuk buy, scalping saja. Okay. Kadang-kadang ada zone sini saya masih lagi buy. Kamu jangan terpengaruh. Sebab itu saya scalping saja. Okay, bukan long. Walaupun, okay, saya target, okay, price akan pergi sampai 1835, 1845. Saya target 1845. Saya target price akan pergi 1845. Maknanya dalam zone sini. Okay. Itu target kita. Tetapi bila saya melihat Indi dah bagi signal, saya tak akan hold dah. Faham tak? Saya tak akan hold. Melainkan saya ada kat bawah, saya akan masih BE. Tapi bila mula price ini mula break, saya close lah. Kalau saya masih meneliti pada chart, saya akan close. Okay. Ada masa saya bagi signal sell. Base kepada time frame kecil. Ini sideway. Zone sideway ni, ada time saya bagi signal sell, ada time saya bagi signal buy. Orang untuk sell, nak long, saya buy sekejap. Sebab itu dalam trading ni, buy tak ada masalah, sell tak ada masalah. Tetapi di mana kita nak exit?
Okay. Pada zone sideway, paling mudah. Saya marking zone sideway. Okay. Zone sideway ni paling mudah adalah cara kita nak entry, kita entry pada M1. Okay. Kenapa saya kata kita entry pada M1? M1 ni akan buat SOP penuh. Okay, dalam kotak biru tu, kalau kita perasan, M1 akan buat SOP penuh. Apa maksud SOP penuh? Kalau kita nak sell, mesti ambil MACD daripada atas. Kita sell daripada atas, kita buy daripada bawah. Kita sell daripada atas, atas ni betul-betul atas. Okay, MACD naik betul-betul atas, MACD turun betul-betul bawah. Kita buy daripada bawah. Macam tak? Kalau kita sell daripada atas, contoh, ini sifat awal. Jadi kita tak masuk. Kita dah nampak setup. Jadi kita sell kat sini. Kita sell di atas. Ini price dia. Sampai bawah, kita close. Okay, kita masuk buy. Kita masuk buy, kita float sikit. Tapi lala dia akan profit. Kita pun sell kat sini. Kita nampak media ni, kita sell kat sini. Sell kat sini pun, kita masih float berapa je. 200 lah. Saya letak 220 pip. Okay, 20 pip. Maknanya di sini, kita buatlah beberapa layer. Ini scalping ya. Bukan full margin. Yang full margin tu, kamu kena betul-betul detail lah. Itu belum cukup ilmu lagi nak bagi full margin. Jangan. Bahaya. 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 Belum cukup ilmu, saya tak galakkan. Tapi saya boleh suggestkan, bila kamu nampak setup ni, kamu boleh mula sell. Sell 5 layer. Sekali dia akan turun, kamu masih lagi profit. Ini sideway ya. Dengan syarat M1 ni dah ada MACD daripada atas. Kalau kamu sell kat sini, float sikit. Tapi last kamu akan all profit. Kamu buy kat sini. Okay, buy kat sini. SOP kat sini. Buy kat sini. Kamu float sikit. Tapi akhirnya kamu akan profit. Nampak tak? Kamu pun sell balik kat sini. Kamu akan profit. Kamu buy kat sini. Kamu profit. Tak berani sebab MACD kecil. Biar dulu. Dia turun sampai bawah. Ini MACD bawah. Kamu buy balik. Profit. Ini MACD tinggi. Sell balik. Profit. Nampak tak? Bila zone sideway, kita mencari M1 sahaja. Bukan setempat kita dah. Tak. Okay, kadang-kadang kalau kamu tengok saya post dalam group tu, nampak layer banyak-banyak. Layer banyak tu sebab saya share daripada, contoh. Saya share daripada sini. Okay, saya share kat sini. Dia naik, saya share lagi. Dia naik, saya share lagi. Tapi account sen saya tak kisah. Kalau account sen, kamu tengok saya layer kau gila tu account sen. Itu account sen. Account normal saya tak akan gila macam tu. Kadang-kadang kalau equity yang saya yang besar tu, saya gila juga. Tapi, lot saya... Account yang normal. Account yang normal. Account normal saya, kalau 1000, lot saya tetap 0.01. Tanya Pian tahu. Betul, setuju tu. Saya akan tetap 0.01. Anak murid dia yang degil. Anak murid tak apa, dia dah faham dah. Dia boleh mengadap. Cikgu dia tak mengadap. Cikgu dia sampai cukup SOP, dia lari dah. Anak murid dia degil, dia tahan. Itu dia makan 100 pip. Tak kisah. Okay, tak kisah. Sebab kalau saya layer gila-gila pun, memang 0.8 totally ya. 0.5. Saya makan 10 pip pun, saya tak kisah. Tak pergi 100 pip, saya tak kisah. Asalkan profit sudah. Ada orang tanya tu. Ya. 001 berapa layer tu? Kalau dia tanya, ada orang tanya tadi. Okay. 0.01 berapa layer base kepada kamu punya MM. Kalau 100 USD, saya suggestkan cukup 5 sahaja untuk kamu mengenal dulu. Okay. 100 USD saya suggestkan 5 supaya kamu tak berdebar. Tak mula nak cut loss. Okay. Tak mula nak cut loss. Ataupun kalau gold ni setiap 10 lah, maknanya
1828, 1829, 1830, 1831, maknanya kamu terus PO. Daripada start kamu entry, okay, contoh kamu entry pada kat sini 1829. Saya katalah 1829. 129, 130. Mana 130? Okey. Baru 2 layer, 131. Mana 131? Baru 3 layer. 3 layer barulah berapa dolar kan? Dalam $10 lebih kurang. Kamu float dalam $10. Tapi kamu profit balik lebih $10 balik. Faham tak? Win and loss. Dalam win and loss. Win and reward. Reward. Risk and reward. Risk and reward. Dalam keadaan sideways, kamu jangan risau. Okay? Bagaimana nak tahu sideways tu? Sideways tu bila kita buka pada H1 dengan H4. Kita buka H1 dengan H4, keadaan stoch dia dah limit dah. Okay. Stoch dah limit dah. Ini keadaan sideways. Okay. H4 stoch dah limit, selepas dia baru berlaku sideways. H1, okay. H1 nampak persilangan. Maknanya memang akan berlaku sideways. Dengan cukup syarat. Okay, cukup syarat. Jadi dia akan sideways lah. Sideways ni nak menunggu sifat pada H4 ni siap. Okay. Jadi malam tu, dia terjun sebatang H4. Dia terjun sebatang H4. Kemudian dia cuba retrace. Saya buy sekejap. Time dia terjun tu, saya buy sekejap. Dia terjun M15. Saya buy sekejap. Tapi bila zone sini, okay, dalam zone sini, saya close. Kenapa saya close? Sebab pada M5. M5 cukup sifat untuk sell. Susunan EMA siap. Saya tahu dia akan reject. Bila susunan EMA siap, H1 support untuk sell, M5 ni memang akan reject EMA 50. Itu yang dia terjun. Okay, sama sell tapi saya close awal. Saya cakap terang. Sebab saya tak hold. Okay. Saya sell, saya close awal. Bila cukup sifat, saya close. Naik re-entry, hijau naik, saya sell balik. Sampai bawah, cukup sifat, saya close. Okay, itu cara saya lah. Cara saya scalping lah. Bulatkan silang. Silang mana tu? MACD kot. MACD dengan price. MACD dengan price. MACD bersilang, lepas tu price. Setup price. Okay, ini. Okay, saya marking ya. Okay, marking kat sini. Persilangan MACD pada H1. Okay, persilangan MACD pada H1, kita boleh refer. Okay, kita nampak MACD ni nak silang daripada MACD besar, makin kecil. Maknanya kita nak target dia nak silang. Kita buka M5. Okay, kita buka M5. Ini yang kita silang tadi. Persilangan dia. Kita marking tu. M5 ni akan buat divergent. Setup indie ni kalau kat BTC jalan tak? Setup ni kalau kat indie ni. BTC sama je. Sama? BTC sama je. Pasal tak pagi tu saya masuk sell penuh kat sini. Pagi semalam kan. Saya bagi sell BTC sebelum saya sell gold. Ada. Lepas tu dia terjun kan. Sekarang BTC ni analisa sikit BTC belanja. Weh, orang belajar bukan minta segina. Jojo tembak kau. Aduh. Okay, BTC dah bagi setup untuk sell. Dah bagi setup sell. Tapi berlawanan dengan H4. Jadi dia akan buat sideways. Sell dia dah bagi awal. Okay, persilangan dia kat sini. Okay. Persilangan dia kat sini. Ini candle arah. Jadi bila candle arah ni masuk sell lah. Bukan sell sampai bawah. Sell sementara. Mana kalau kita masuk sell tadi.
Cara siapa yang menunggu Menunggu maksudnya daripada sini kita dah nampak candle arah ni. Saya besarkan. Okey, bila kita nampak candle arah ni, ini candle arah juga. Bila kita nampak candle arah ni, close saja candle arah sell, kita pun sell. Kita dah dapat sebatang. Kita dah nampak ini pun candle arah, jadi kita hold lagi. Kita dapat lagi batang kedua. Nampak tak? Kita dah dapat 2 batang. Daripada sell sini, kita dapat sini. Ini pun berapa pip dah. Kalau kaki Fumaji memang dia cari sikit-sikit je. Lebih kurang 30 lah. 3,000 lebih maknanya kalau currency lebih kurang 30 pip lah. Anggaran kalau currency saya convert kalau currency dalam 30 pip. Tengok M1 ni susunan MR dia dah cantik kan? Tengok M1 ni susunan MR dia dah cantik kan? M5 dah siap dah. M5. Ni M5. M1 dah siap. M1 dah siap dah. Dia akan buat macam Go tadi. Bila kita masuk pada atas ni, okay, kita sell kat sini kan. Kita profit. Nah, sekarang dia test MR ni. Tak lepas sebab susunan siap. M5 pun support untuk sell MACD. Dia sideway untuk H4. Sekarang dia nak susun M5. Sekarang dia nak susun M5. Pada masa sama, dia reject dah M50, M15. Jadi dia akan mula tarik M15 ni. Dia tak akan berlaku sentak. Nampak tak? Dia turun, dia akan naik. Kita boleh sell, dia turun sampai bawah. Kalau nak sell lagi, sebaiknya kita tunggulah price M15 ni naik. Bila price M15 ni naik, pada M1 dia buat SOP. Pada M1 ni dia akan buat SOP macam ni. Itu tempat yang orang kata paling selamat kita nak entry. Kalau kita float pun tak jauh. Okay, pada M5 pun nanti dia akan buat SOP balik. Sebab ini dia mula menyusun. Ding, faham tak Ding? Tengok balik Ding. Nampak tak EMA ni? Bila EMA kembang, dia akan mula mendekati. Apa yang BBMA cakap, EMA kembang, dia akan sayang. Bila sayang, dia mula rapat. Bila rapat, dia benci. Dia akan mula jauh. Jauh ini yang kita kena ambil kira daripada time frame besar. Sama ada jauh ke atas balik ataupun jauh ke bawah. Time frame kecil ni, kita tahu bila rapat kena jauh. Jauh ni kita refer pada time frame besar. Time frame besar nak menolak price ke bawah. Jadi dia nak tolak ke bawah. Okay, nampak tak H4 ni? Price H4 mula membentuk. Itu saya kata tadi, dia mula nak buat pembentukan divergent pada H4. Sebab apa? Pada H4 ni dah mula membentuk candle arah sell. Okay, mula membentuk candle arah sell. Jadi, test yang pertama dia akan cuba, ini lah. Test pertama. Sama juga dengan MIC BB H4. Ini tempat yang dia akan test pertama. Orang belajar SNR dia tahu kan. Okay, kalau kita refer pada time frame kecil, ada tak hutang di zone tersebut? Kalau saya prefer hutang lah. Kalau saya marking, saya akan marking yang ni dulu. Low dulu. Kalau break low ni baru dia akan cari hutang. Okay, break low ni baru dia akan cari hutang. Carilah di mana hutang yang terdapat. Tak ada M15, kita pergi M5. Di mana hutang yang terdapat? Hutang tu engulf lah. Kalau yang baru masuk tu, hutang tu maksud saya adalah engulf. Okay. Maknanya kena detailkan satu-satu. Nge-check. Untuk detailkan. Tak nak detail, tengok pada time frame besar lah. Pada time frame besar, kita buat SNR lah. Okay, time frame besar maknanya kita cari SNR zone, RBS apa semua yang disebut sebagai RBS. Ni zone dia. RBS ya, RBS SPR. Saya tak pandai sebut tapi saya tahulah area dia. Betul lah tu, RBS SPR. SPR. Kalau kita tengok pada H1 ni, ini hutang dia yang dia nak test. Hutang 1, hutang 2 yang dia nak test.
Nampak? Itu yang dia nak cuba test. Tapi syarat dia nak test ini mesti break MA50. Itu syarat dia. Nak test ini mesti break MA50. Tapi syarat dia, apa yang saya nampak ni, stoch ni akan naik dulu, baru dia akan naik, dia akan turun. Sebabnya, kalau saya pasang lagi 2 stoch, kita akan jelas. Okay, saya pasang 2 stoch lagi . Baru saya boleh ceritakan permainan stoch. Stoch 913, warna hijau. Okay, 913 dengan 23. Baru saya boleh ceritakan permainan stoch. Permainan stoch ni mana kita hafal. Saya hafalnya. Okay, nampak? Hijau turun, hijau naik. Hijau tarik purple ni turun. Jadi price ni akan test low BB. Okay, kalau purple tak sampai lagi, dia akan cuba test MA50. Nanti dia akan naik balik. Naik lagi sekali, baru dia akan tarik kuning. Okay, dia akan naik sekali lagi sebab di sini ada candle arah. Nampak dia ada candle arah. Jadi dia akan naik dalam zone ni. Pada masa sama, BBH1 ni dia akan mula curve. Barulah dia akan reject dan terus turun. Okay, itu permainan dia. Okay, benda ni kamu akan nampak bila lama-lama kamu perhatikan. Saya cerita basic pembentukan indie ni dengan cara kita nak cari setup. Itu je. Okay. Ada soalan dulu? Ini yang kita makin tadi lah. Okay, adakah kemungkinan dia nak naik? Okay, apa yang saya baca lah untuk long trend. Saya baca untuk long trend. Apa yang saya nampak, saya tak kata okay, saya tak kata price akan jadi macam tu. Ini saya baca apa yang saya nampak. Okay, apa yang saya nampak, sekarang daily dah mula membuat setup re-entry . First, ini adalah SOP pada daily. Ini SOP pada daily. Ini SOP pada daily. Kemudian hari tu saya target dia akan reject kat sini. Okay. Bacaan saya dia akan reject kat sini. Tapi baliknya dia tak reject kat sini, dia tembus. Okay. Dia tembus dengan sampai lepas dari bawah ni. Sebab malam GM siapa yang pernah kita GM malam dulu kan. Kat sini price tak habis lagi. Sebab itu saya masih kuat dia untuk sell. Tapi malam last news FOMC tu, kat sini dia turn up. Ya betul, dia pacak balik. Ya. Tapi dia pacak dia tak dapat break atas kan. Bila dia pacak ni, okay, kemudian dia break lagi sekali yang malam ni. Malam Jumaat tu. Yang malam tu dia tak break. Tapi sebab dia dapat support daripada price bawah. Pasal tak Pian? Support daripada price bawah. Betul. Okay, ini hari Rabu. Ini hari Khamis. Hari Khamis ni price mula turn up. Jadi bermaksud price ini support untuk buy. Itu sebab hari Jumaat pagi, daripada pagi tu saya bagi signal buy. Tapi saya scalping je. Saya scalping sebab dia dah berada pada price MA5 high. Dia cuba break lah. Dia nak cuba break yang ni. Saya tak jangka dia nak naik sampai ke top BB terus. Kalau saya tahu memang saya hold lah. Sebab apa? Kita dah nampak kat sini. Saya marking H1 . Ini hari Khamis, ini hari Jumaat. Ini hari Khamis. Okay, ini hari Jumaat. Pembentukan hari Khamis, hari Jumaat. Okay, ini FOMC. Malam FOMC. Dia naik, dia tak berjaya break kat sini. Dan tak buat momentum pun kat sini. Nampak tak? Candle tak buat momentum pun. Betul. Tetapi pada masa sama,
pada H1 ni saya dah nampak dia punya persilangan ni. Okay, H1 persilangan ini, H4 support persilangan tu. Ni. H4 support dengan price H4 tak habis. Sebab tu saya mengambil posisi untuk buy. Posisi buy saya H4 ni base kepada M15. Okay, base kepada M15. Ini hari Khamis, ini hari Jumaat. Ini hari Khamis, ini hari Jumaat. Okay, base kepada posisi M15. Sebab susunan M15 ini siap. Jadi saya tak cari sell. Saya hanya scalping base kepada M15, dia naik, dia naik, dia naik. Setiap kali M15 turun, saya buy. Setiap kali M15 turun, saya buy. Dan kalau kita boleh, kalau kamu perasan, kenapa saya buy? Saya layer memang kau-kau lah bagi tu. Okay, saya marking setiap penurunan tu. Okay. Saya marking setiap penurunan. Saya tukar colour lah. Supaya kita tak tertukar dengan warna apa? Warna daily, pertukaran daily tu. Okay. Maknanya bila kita nampak trending, sebenarnya kita masih boleh curi makan re-entry. Bukan kata dah terlepas, tak. Okay, kita masih lagi boleh cari makan pada re-entry. Okay, saya ambil 3 ni. Bila kita buka M5, apa berlaku pada M5? M5 nampak tak? Trend ini kekal di atas. Trend stoch kekal di atas. Okay, kalau siapa nak, kalau ada yang dalam grup besi kuning ke benda, kalau tengok saya bagi signal tu, kamu kena faham lah. Okay, trend ini kekal di atas. Stoch saja di bawah. Lepas tu saya buy. Okay, ada sebab saya buy. Dan saya buy pula, saya base kepada M1. Okay, base kepada M1. Pada kat sini, M1 akan membentuk SOP. $28. $29. Okay, base kepada SOP di M1. Okay. Nampak? Ini divergent pada M1. Kalau kamu perasan lah. MACD makin naik, price makin turun. Ini adalah divergent. Divergent ni maksudnya full margin lah. Sebab trend besar masih buy. M1 buat divergent sell. Okay. Divergent. Macam dia akan naik. Paling low makin tinggi. Paling high makin rendah. Ini divergent. Bila M1 buat divergent MACD, mana price akan pacak. Ikut trend time frame besar. Nampak? Ini setup, ini entry. Okay, ini entry. Tu dia pacak. Cukup sifat stoch. Okay, cukup sifat stoch. Saya lagi. Okay. 10 pip. 10 pip kot cukup lah. Full margin. Tak full margin pun. Tapi layer setakat boleh lah. Itu je lah. Jadi bila dia naik, okay, nampak re-entry. Lagi. Dia pun buat lagi. Buat benda yang sama. Nampak? Dia break, dia buat SOP M1 pada M5 tadi. Kita nampak stoch paling limit kan? M5 stoch paling limit. Tapi M1 akan bagi signal dulu. M1 akan bagi signal, M5 stoch paling limit. Tu dia naik. Lagi. Dia buat benda yang sama lagi. M5 stoch limit. M1 price dah limit dah. Kat sini dia buat divergent. Hidden divergent. Okay. Hidden divergent. Paling jauh dan paling bawah tinggi. Price sama.
Maknanya hidden divergent lah. Mana masuk entry, tunggu. Sampai atas, close. Double bottom lah tu, double bottom. Siapa belajar double bottom, ini double bottom. Betul. Saya pun nampak double bottom lah. Tapi saya tetap dengan nampak divergent. Nampak divergent saya set mind saya memang saya cari divergent. Mana divergent tak nampak pun. Okay. Sikit je. Betul. Nampak? Memang kena orang kata kena perhati betul-betul lah benda ni. Cikgu tengok A4 dia memang tengah buat divergent kan? Sekarang ke? Pada waktu ni? Yang semalam. Goal semalam. Saya nampak divergent tu. Divergent buy. Saya nampak Pian tengah makan ni. Dulu ibu. Okay, H4. Sebelum dia baca. Sebelum ni? Sebelum dia baca. Sini. Ini memang divergent. Ini memang divergent. Memang saya nampak. Saya nampak. Tetapi kenapa malam tu saya masih kekal sell? Sebab saya nampak ni candle arah ni. Sebab tu saya entry kat sini. Tapi dia break kan? Saya bangun malam tu yang Cikgu Zimet buat konten demo kan. Saya tidur awal tu. Saya bangun-bangun baca-baca, dah start. Tak tahu konten mana yang start. Ada saya pun dalam grup kan, saya share kan. Share daripada puncak, 3 layer sampai sini. Malam tu dia terjun. Dia terjun kejap je. Saya collect terjun kejap, collect, tu baca. Kan tak bagi tahu pun. Siang tu dah telefon dah. Siang tu aku bagi duration D1. Yelah, kata nak break 94 tu. Kita punya yakin tu. Aku memang target. Saya pun memang target 1785. Saya sendiri pun memang target 1785. Memang target pecah sebab dia banyak kali je tu cucu. Dia biasalah, dia akan keluar lah. Market bukan saya punya. Betul lah tu. Okey, sebab apa saya target begitu? Saya terang lah, saya cakap kenapa saya target 1785. Kalau siapa perasan dalam grup 1785. Okey, apa yang saya nampak? Ini candle arah. Ini candle arah yang kuat. Kemudian next ini, dia dah break dah sebenarnya. Tapi bukan solid. Dia dah try. Dia dah try tapi bukan solid. Dia cocok je. Kemudian yang ini, yang ini, dia break. Dia dah break yang ni. Berarti kita target sell. Sebab tu saya masih target sell sebenarnya. Sebab saya sell tu sebab ada sebab. Tapi next yang ini dia cucuk sahaja tak break. Pun dia reject tu. Dia reject balik. Maknanya tak boleh apa lah. Ada PO saya ambil daripada sini semua. Kena BE habis dah. Tu terang cakap. Sebab kita masih, sebab saya sendiri, sebab ini susunan cukup 3 time frame. Kalau kita tengok D1 pun, D1 tak cukup sifat lagi kan ni. Pada ini, pada day 1, saya makin zone ni. Zone ini, day 1, dia reject pada MA50. Betul. Itu saya masih lagi target sell. Sebab dia reject MA50. Masa tu stop pun tak cukup sifat pun lagi. Sebab tu kita yakin pun. Pada malam tu stop duduk kat sini. Dekat tengah. Duduk kat sini. Maknanya dia baru siap silang, biasanya dia akan kembang. Itu apa yang saya faham. Sebab tu kita tak sell daripada bawah. Kita sell bila price buat retrace. Okay. Saya tak kata saya 100% betul. Sebab tu kita cari di mana re-entry. Sebab ini bila dia buat re-entry ni, saya target memang akan pergi jauh ni. MACD baru silang ni maknanya pergi jauh. Apa setakat ni je. Sebab ini susunan sell. Sebab tu saya masih kukuh kata sell. EMA pun sell. Susunan EMA ni tekas sell. Biasanya dia akan kembang. Tapi malam tu dia tak nak kembang. Tak apalah. Kurang-kurang kena BE dah. Bukan kata kurang-kurang kita float sell daripada bawah. Tak. Jangan sell kat bawah. Mati. Sebab tu bila kita nak masuk juga sell. Paling-paling tidak kita tengok pada price ni. Kalau price ni dah limit, jangan masuk dah. Tahan dulu. Aku ke apa? Sabar dulu. Apa dia Walaupun aku ke apa ni?
Apa yang terasa lah. Siapa yang terasa. Tak ada. Aku cerita Pak kau tak pakai Indi macam aku kan. Dia pakai awan nano. Jadi kalau nak pakai, ambil yang 14 ni je. Sebagai pengukur je. Kalau 14 ni sampai bawah, jangan share dah. Tunggu dia naik dulu. Kalau nak share juga 14 ni, paling tidak M15. M15 14 naik, share lah kejap. Okay. Contoh zone sini. Okay, kita marking zone sini. Marking H1. Jadi kita pergi M15. Nak share juga katakanlah. Maknanya nak share juga. Zone sini pergi M15. Okay, M15 tunggulah price ni atas. Jadi kamu share kat sini, profit lah. Itu je lah. Nak share juga kan. Jadi kat sini share, dah sampai sini profit. Cukup lah. Set BE. Okay, itulah penggunaan Indi. Indi yang saya pakai lah. Tak nak ambil semua tak payah, tak apa, tak kisah. Ambil yang basic. Basic dia, ini je. Okay. Nak entry, tunggu price. Ataupun pembentukan SOP. Kalau saya, SOP dia, tak nak tengok EMA ni pun tak kisah sebenarnya. Cuma EMA ni adalah pengukur strength dia. Kalau EMA siap tu, jangan dah nak lawan. Itu je. Sebagai EMA ni, sebagai ingatan bila dia siap, jangan lawan. Kalau dia duduk main blanka je, itu tak kisah. Ambil je SOP. SOP apa dia? 14 daripada atas, MACD pun daripada atas. Nak buy, 14 daripada bawah, MACD daripada bawah. InsyaAllah. Kalau float pun tak lama. Itu sahaja. Okay. Ada soalan? Kero dia banyak soalan. Okay. Soalan saya nak naik tak nak naik tu. Tengah floating ni. Floating. Apa yang saya nampak insyaAllah. Jangan risau. Dia naik. Apa yang saya nampak goal lah kan. Okay. Pada H4, kalau siapa tengok pada nota saya, hijau turun, hijau akan naik. Hijau akan naik ni, dia akan tarik price ni. Paling tidak, MA5 high. Jangan kata hold pula. At least H4 ni separuh At least tiang. ada BE. Ya, ada separuh tiang itu. Naik, dia naik. Okay, semua dia ni akan close naik MA5 high ni. Ya, betul. MA5 high pada H4 ni. Jadi dia akan turun balik. Kenapa akan turun balik pada H1 ni? H1 ada candle hutang. Dia akan test ini, dia akan turun balik. Sama ada break atau tak. Kalau break, dia akan sambung sell. Kalau tak, okay, dia akan naik semula. Dia akan follow balik daily. Kalau dia break sideways kalau hari dia itu, maknanya setelah ini akan turun. Dia akan penuhkan weekly lah. But weekly ni tak nampak arah. Tapi kalau kita tengok kenaikan yang pada hari Khamis tu, hari Khamis, adakah kenaikan weekly punya test MA high? Weekly MA high. Dia memang test. Tapi dia tinggalkan jalur. Tetapi pada masa sama, dia tidak break weekly punya high. Sebab kalau ni dia nampak yang the clean break ni, ada satu sebatang terjun. Sebelah candle merah turun ni sebatang. Okay. Yang sebelah dia ni ada satu resistance. Apa dia ada support satu ni sebelah kiri. Weekly. Weekly tu. Cikgu tengok sebelum dia terjun tu. Yang yang dekat berapa bulan 16. Ni yang kenaikan 16. Kenaikan yang dua batang. Ini. Belah kiri lagi. Lagi cikgu. Dekat yang tengah trending. Ya betul lah. Kat situ ada support tu. Lepas tu dia clean break. Dia test kawasan tu rasanya tu. Dia tak dapat break, dia reject kan. Kalau ikut awal lagi lah. Sebelum pada dia terjun sampai low betul ni. Apa yang saya nampak. Ini dia dah buat break. CB. Okay, dia buat CB.
dia turun, dia dah test sekali CB. Saya target dia memang cari sini. Awal-awal lah. Dia akan test lah kat Sebab yang ni dia dah 1957 turun. Dah turun, sebenarnya dia adalah buat re-entry. untuk buy. Re-entry ke sini, re-entry buy kat sini. Dia test tu. Okay, re-entry buy kat sini, MA5 low. Saya target memang dia akan cari kat sini. Sebaliknya, Dia break. price ni tak berjaya, price dah limit dah. Price dah limit, price turun. Melainkan kalau pada kejadian tu yang stos kuning ni dia melirik kat atas. Kalau stok kuning dia melirik kat atas, tapi apa yang saya nampak, saya cerita apa yang saya nampak. Saya bukan market maker. Selagi stok kuning ini tidak berada di bawah, trend ini masih kuat buy. Dalam keadaan trend EMA buy, stok kuning masih belum lagi berada di bawah. MACD bersilang daripada bawah, ini dan ini membentuk penerusan MACD. Okay, ini maksud dia penerusan MACD. Sebab dia tak berjaya break EMA 50. Dia akan converge. Apa nama? Continue MACD lah. Apa nama dia tak kisahlah. Janji kamu nampak lah benda tu kan? Penerusan betul. Penerusan. Ini adalah saya nampak penerusan. Okay. Cuma daily sekarang, ini re-entry bagi daily. Ini SOP daily. Kalau daripada indie saya lah. Ini SOP daily. Sekarang dia dah buat SOP re-entry. Dia akan tolak ni sampai ke atas. Sebab ini stos dah limit. Stos dah limit. Dia akan buat stos limit di atas. Sebab pada masa sama, kalau kita perasan kat sini ada 2 biji hutang ni. Fresh, tak kacau-kacau lagi ni. Bersamaan dengan top BB 50. Sekarang dia tolak dulu sekali, dia turun. Okay, saya target dia turun ni, dia turun untuk buat re-entry. Jadi EMA ni dia akan buat fly soft. Ini kalau biasa, kalau time frame kecil saya akan sebut sebagai setup lapangan terbang lah ni. Okay, kalau time frame kecil saya akan sebut setup lapangan terbang. Kenapa setup lapangan terbang? Dia akan cuba, dia naik. Dia cuba, dia naik. Dia cuba, dia naik. Dilema tu dah kembang. Dalam masa yang sama dia susun. Iya. Pada masa sama susun, pada time frame kecil dia buat satu setup untuk buy semua. H1, H4 buat setup buy balik. Jadi sekarang ni kita dah nampak H4 dah limit kan. Jadi dia akan tolak naik dulu. Dia susun EMA H4 dulu. Dalam tolak naik dia akan turun dulu. Susun dia nak susun MACD ni. MACD ni dah silang kan, dia akan susun MACD dulu. MACD ni tak mengikut price. MACD makin turun price kadang-kadang tak turun pun. Okay. Jadi cikgu ada soalan je. Ya. So tumpang tanya cikgu, EMA 50 terus yang 2 tu apa? Terus yang 2 tu apa? Maksud dia? Maksudnya cikgu ada tambah lagi 2. 100 dengan 200. EMA 100 dengan 200. Okay. 3 EMA. Sebenarnya saya ada 5 EMA. Saya nak cerita 5 terus ni, sekarang kamu pening. Itu untuk monthly punya. Ya, betul. Okay. Satu lagi 700 ni adalah trend. 50, 100, 200, 700. 700 ni adalah dia punya hard. Sama uptrend atau downtrend. Okay, saya pasang. Kalau nak tengok boleh tak apa saya pasang. 700 hardcore punya. Itu swing sampai ni nak tahu sama ada dia memang uptrend penuh ataupun downtrend penuh. Kalau dia break memang hold lah sampai bila-bila. Sampailah broker so telefon tutup position Nampak tak ni? Dia duk main pada sideways sini je sebenarnya. Sebab apa? Sebab pada daily ni. Pada daily dia masih lagi uptrend. Nampak? Kalau perasan lah. Pada daily dia masih uptrend. Dia nak susun sahaja. Okay, kalau kita nampak penerusan dia pun penerusan uptrend kan. Penerusan MACD pun penerusan uptrend. Weekly dalam susunan uptrend. Nampak?
Ini yang saya panggil setup lapangan terbang ni. Dia tas tu jalan. Dia tas, dia cuba main setempat, tiba-tiba dia pecuk naik. Setup bom ni. Namanya setup bom. Tapi dapat tunggu kat sini. Tapi berapa minggu ni, weekly ni berapa minggu ni duduk main sini. Nampak tak? 6 minggu tu. Sebulan tu. Kau tak tahu tu, kami dulu duduk main setup ni tahu tak? Dengan cikgu. Tapi M15 lah. M15 kita buat. Pom, letup-letup buat. Sarapan pagi, sarapan tengah hari. Macam tu je cari. Itu sedap lah dulu. Puas sekarang ni market ni tak sama dah. Market tak sama. Dia awal tak tahun sama. Hujung tahun lepas je. Hujung tahun lepas. Hujung tahun lepas kita duduk main kan. Sedap dulu. Dia segway kejap, trending. Segway, trending. Waktu pandemik punya case ni, yang currency banyak jatuh. Sebab kita orang tak ada, macam saya sendiri, saya tak baca news lah. News kurang. Saya tengok pada setup ni. Apa yang maksud setup boom? Setup boom, yang saya lah. Setup boom bagi saya. Kalau nak nampak setup boom. Cikgu tunjuk M15 je. M15 tak lama tunggu. Okey, ini M15 Saya cari setup bom. Okey. Dalam keadaan, ini setup bom. Ini setup bom, ini setup bom. Kenapa saya kata setup bom? Emma siap. Emma siap. Price test pada Emma 50. Paling tinggi 100 tu je. Maknanya dia punya ni kekal di bawah. Nampak tak? Stos ni kekal di bawah. Yang naik hanya stos 14 dengan satu. Mana stos lain. Stos ringan je naik. Stos ringan je naik. Sekali dia akan pecut, sampai bawah jangan hold dah. Cetak pun tak boleh. Itu maksud dia. Dia penghujung bagi trend. Dia one shot ya. One shot. Cetak pun ni penghujung trend. Tapi kalau masuk tu, tahan saja. Bila dia limit, close lah. Lepas tu kalau kita tengok pada divergent, ini divergent. Mana MACD? Naik ya. Kadang-kadang orang panggil setup momentum. Setup momentum ada juga. Ini SOP, ini re-entry. Ini SOP, ini re-entry. Hijau turun, hijau naik, hijau purple turun. Hijau purple naik. Ini bom dulu. Lepas bom, baru dia ikut trend. Ikut trend balik. Itu permainan lah. Permainan. Kata dalam trading ni kadang-kadang suka. Ini SOP. Dah bagi dah SOP. Ini SOP. Hijau turun nampak. Ini setup. Ini setup. Kemudian dia naik. Kita tahu bila dia naik, dia akan tolak purple sekali. Jadi price akan tolak turun lah. Price akan tolak turun. Bila price tolak turun, kita tengok trend ini masih kekal. Bila trend masih kekal, kita tunggu persilangan lah. Persilangan MACD. Bila masuk persilangan MACD, buy lah. Terus buy. Dia akan pecut sekali dulu. Bila sampai top, close lah. Dia nampak apa setup, kita sell. Follow lah. Yang ni biasanya saya akan follow re-entry pada M1 lah. Sebab tu setup ni macam-macam. Bila guna ini, dia macam setup. Pelbagai setup yang kita boleh masuk. Cuma, cari satu setup favorite bagi diri kita. Itu saja. Kalau setup yang tak yakin 50, jangan masuk. Itu saya ceritakan dari segi penggunaan Indi. Sebab M15 ni, BB dah keluar. BB dah keluar, MACD dah silang. Dia tunggu satu candle arah. Naik. Jadi saya target dia akan naik, dia akan tinggalkan candle hutang kat sini. Naik jangan hold. Sebab dia 120 kat bawah. Dia akan tinggal candle hutang kat sini, dia akan turun balik sebab H1 tadi. Ya, betul. Dia akan marking kat sini. Ini hutang M15. Bila buat H1, dia akan touch kepala ni. Maksudnya dia akan naik sampai sini, dia akan turun touch kepala. Maknanya bila touch saja ni, ini dah consider bayar.
Dia dah consider bayar. Jadi dia valid untuk naik. Okay, ngam lah. Maknanya kalau kita baca pada H4, hijau H4 naik, test sini. Hijau ni naik. Dia test. Area lebih kurang. Maknanya zone M50. Kalau yang belajar support maknanya zone ni lah. Dia akan test sini. Kemudian dia akan turun bayar hutang ni. Turun bayar hutang ni maksud dia kalau H4, hijau purple akan turun. Hijau purple akan turun. Lepas tu baru dia akan naik balik. Pada H1 ni, dia akan naik balik. Sideway ni, kalau sideway jangan risau, tahan je. Tapi jangan lock kasar lah. Itu sahaja. Nak sekarang ni, pada daily, apa yang saya nampak adalah saya tak re-entry buy. Cuma weekly tak jelas. Okay, weekly ni setup dia tak jelas. Weekly melawan Indi. Price melawan Indi. Sebab sekarang weekly dia ada candle arah sell. Okay, dia ada candle arah sell. Dia cuba naik tak lepas. Kita nak kata trending buy, belum lagi. Belum lagi. Okay. Kalau kita nak kata trending sell, belum juga. Kalau nak kata trending sell, weekly ini mesti close di bawah MA5 low. Ya, betul. Kalau weekly close bawah MA5 low, kita cari sell lah. Dia akan jadi macam ni. 2 minggu lagi lah. Mana? Kita tengok 2 minggu lagi. Kalau weekly close bawah MA5 low, kita cari re-entry sell. Dia akan sambung. Tapi saya tengok di H1 tu cikgu, dia ada extreme tu. Tu saya kata go tu memang saya tak buy lagi. Betul tak cikgu? Ini yang extreme ni. Yang malah last. Yang last malam Jumaat tu. Yang last dia buat extreme kat sini, dia buat extreme kat sini. Betul. Tapi dia ekstrim ini dah mati dah. Ekstrim ni, ekstrim ni sebenarnya maksimum dia top BB je. Ekstrim ini maksimum dia top BB, syarat dia. TP wajib dia top BB je. Itu masuk ekstrim. Sebab tu orang masuk ekstrim bukan kata untuk long. Tak. Dia TP 5 high. Top BB. Bukan MA5 high, top BB. Top BB Top BB. BB berlawanan. Ya, kalau kita tengok kat sini ekstrim kan. Maksimum dia top BB. Bila sampai top BB, terpulang pada setup lah. Kalau set ini price dah mati dah. Sebab tu dia tak naik dah. Kalau kat sini, price dah mati tapi MACD tak mati. Nampak tak? MACD tak mati, price dah mati. MACD tak mati. Bila MACD tak mati, dia buat penerusan lagi. Yang ni, price mati, MACD mati. Tapi kalau ikut tu, dia naik H1 tu, dia menaik macam momentum. Naik macam momentum sebab H4. Dia naik momentum. Okay, saya marking sini. Kemudian saya marking kat sini. Apa perbezaan dua benda ni? Kedua-duanya ada ekstrim kan? Okay, kedua-duanya ada ekstrim. Bila kita buka H4, okay, H4 kat sini, tak pergi dah habis dah. Sebaliknya H4 kat sini, masih penerusan. Yang ni H4 dia stoh dah limit. Bukan limit sangat lah. Orang kata stoh dah berada di atas. Okay, stoh dah berada di atas. Tapi kat sini stoh masih lagi forward. Masih lagi bawah 80. Ya. So masih ada kekuatan lagi. Untuk dia naik ke atas. Ya. Dia ada ruang lagi lah. Kalau kita tengok pada daily, nampaklah. Yang ni price turun, yang ni price naik. Jelas lah benda tu. So daily pun nak buat benda sama. Yang ni daily kan masih turun kan. H1 naik. Tak kuat lah. Dia akan completekan semua duduk kat atas lah dulu. Sekarang baru kita cerita pasal sell pula. Okay. Sekarang saya cerita buy sebab apa? Price ni nak naik. Bila price ni nak naik, H1 untuk daily, saya akan cari H1. H1 ni sebab tu kalau dalam GN tu saya akan sebut, saya pastikan MACD silang dulu. Saya tak dapat akar tak apa.
Okay, saya akan pastikan MACD silang. Okay, MACD kat sini silang. Saya akan cari M15 buat SOP. Sebab tu saya target kat sini, M15 akan buat divergent. Nampak tak? M15 ni akan buat divergent. Dia beza antara trader SNR, SND. BBMA ni, dia kekuatan dia re-entry dan re-entry. Ya. Kita mencari re-entry. Sebab re-entry ni kita hold tak lama. Okay, entry kita tak lama. Cari akar pucuk, kita hold dia lama. Untuk dia pergi. Tapi dia tu je lah, dia tak yakin. Dia dapat tu je. Tapi itulah kata, kalau pakai BBMA ni, kalau kamu dah biasa, dah nampak setup tu, kalau saya balong je. Tapi akaun saya sendirilah. Itu beza dia. Saya bergerak saya 20 pip, 30 pip, saya close lah. Tapi tak apa, saya puas hati. Tapi kalau saya nak hold entry saya, lot saya kecil je lah. Sebab saya makan pip. Dalam trading ni ada dua. Kamu nak kejar pip, kamu nak kejar lot. Bila kamu kejar lot, jangan hold lama. Melainkan equity kamu besar lah. Okay, katalah equity kamu 5,000, kamu masuk lot 1.0. Itu bukan kamu kejar lot. Okay, kamu kejar pip. Kejar pip. Faham? Kalau equity kamu 100, kamu masuk lot 1.0, itu baru kamu kejar lot. Faham? Sekali dia reverse, kamu habis dah. Kalau equity 5,000, lot 1.0, dia reverse jauh pun, kamu tak kisah lagi. Sebab tu saya kata, itu kamu bukan kejar pip, kamu kejar, bukan kejar lot, kamu kejar pip. Kamu nak makan pip jauh. Betul. Itu yang dikatakan MM. Macam saya lah kejar pip. Maknanya entry, 0.05 biar. Sekarang starting 01 juga. Bila tak dah di yang tu 05, 02, 01 semua ada. 23 pun ada, 30 pun ada. Jangan sebut. Yang tu bila dah biru, itu ada re-entry. Baru aku masuk 23. Yang 30 ke 10 ke itu ada makan 10 pip je. Sebab tahu kalau reverse yang atas pun rebah. Ni yang cave broker tolong close ni. Yang ni. Banyak kali dah. Banyak kali dah. Biasa. Okay, itulah antara beberapa setup lah. Ya, kita cari je setup yang kita suka. Favorite. Favorite kita. So bila kita amal, kita akan jumpa je, kita bubuh. Yakin je, insyaAllah. Saya tak sagih kamu pakai semua indie macam saya pakai ni. Saya sagih kamu pakai yang basic pun tak apa dah. Ini basic je. Ya, betul. Maknanya cat kamu pun tak comot. Kamu nak share, tunggulah price 14 ni daripada atas aku share. Itu je. Mana ada sebab. Maknanya kalau MACD ni daripada atas, stop 14 daripada atas, aku sell, mana ada sebab. Okay. Ini dia akan test, dia akan turun balik. Ada soalan? Soalan. Ding, tanya Ding. Tanya cikgu Ding. Ding yang mana Ding? Siti tak payah. Siti tak nak Dia tutup mic ganggu ni. emosi. Daddy, bunga roh ada lagi Daddy? Slow sikit sekarang ni. Slow. Saya tak ada elevator. Ya. Saya pun tak concentrate fikir sama. Tak apalah, fokus sana dulu. Fokus yang apa yang utama dulu. Trade tak habis. Yeah. Trade sampai Tapi bila pun ada. Walaupun tak trade, kena belajar. Kalau tinggal memang anyuk lah. Ding, faham tak Ding? Nak kau faham tak faham kau? Tak faham bawa buku juga dia. Kena ayat dulu. Dia kena kenal dulu, kena tengok dulu. Tak faham. Tengok dulu. Namanya memang jauh lagi.
kena misal bye. Aku semeh dengan raket lagi mu. Ah, Aku semeh dengan raket lagi. Zalim cikgu ni. kita nak benda kena barang lu, kena ayat lu. Baik. Nanti Kena aku barang. ingat mu dalam grup jaga lagi. Tapi dalam selama 3 tahun ni memang banyak grup, banyak belajar. Lepas pada join grup cikgu ni, alhamdulillah 45% tu dapat lah. Jadi kaki ho, tahu dah. Baru Belajar pun. baru lagi join. Ding, aku baru join grup ni, Ding. Tanya cikgu. Belajar Tak baik. Tapi alhamdulillah. Tak baik nipu ni. Tak baik nipu. Bolehlah sikit-sikit. Bolehlah awak cari makan. Cuma memang stop dulu lah dalam 2 minggu ni, stop dulu. Tak sibuk jangan Daddy, sibuk jangan. Concentrate on samak dulu lah. Berapa mak? Mak aku masuk CCU, Ding. Sakit kan ni? Ada belaka, jatuh lemah hati, buah pinggang. Lepas tu kemarin pergi MJC, paru-paru pula dah molek. Tak masalah lagi. Dah boleh balik ah. Balik 3 hari lepas. Lepas tu kemarin pergi emergency pula. Masuk balik. Apa dah. Dugaan anak-anak. Biasa tu. Yalah. Dia nak tengok pula anak-anak macam mana. Dulu dia jaga kita ni, kita pula jaga dia.